kekuasaan perbuatan Allah, skrip-skrip, cerita-cerita, kisah-kisah Allah nak ngisahkan. Ya, jangan kita sekali-sekali pandang kita rasa gini, orang ni nak kisah gini, tak ada. Itu pandangan orang yang buta tentang Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang celik dibagi penglihatan oleh Allah, jelas dia akan memandang Allah dahulu. Fa ainama tuwallu fasam. Itu orang beruntung. Dia nampak perbuatan Allah. Kipas ni dia memang berpusing, memang ada current. Tapi current tu dia ambil pada air. Air siapa jadikan? Allah jadikan. Dalam air tu ada kudrat. Dia sedut kudrat tu pada air tu kan. Disimpan kat tenaga kuasa. Kita tak nampak benda tu. Yang air tu siapa jadikan tu. Kan? Bukan untuk di laut dia, tapi dia bermacam-macam kudaan Allah Ta'ala. Tapi manusia bila dah jauh tu dia lupa. Masih dia kata kipas ni yang berjalan, berpusing. Sebab ada current. Tak, dia berhenti. Dia tak kaji siapa daripada current elektrik yang besar ni, dia salur kat mana? Pencawang dia besar. Yang besar ni dah proses tenaga daripada air. Air tu siapa jadikan? Jadi orang yang betul-betul ada fikiran yang bagus, kata Allah, ulul albab, mereka dia nampak keabadian. Dia rasa dalam keabadian dia nampak. Dia nampak keabadian, dia duduk kesucian tu tadi, dia akan nampak semuanya tadi. Okey, salam. Masuk. Buka tak apa, buka tak. Sambung sikit lagi ya. Ni ada YouTube. Oh, YouTube ke? Jadi minta maaf tambah sikit. Jadi bila kita ada kesucian. Kesucian tu adalah dengan mengambil wuduk. Wuduk tu bukan sekadar dengan air. Tapi wuduk tu kita merasakan yang membersihkan dalaman kita tu. Setelah kita dah ambil wuduk, kita yakin dengan kita merasakan ketiadaan diri kita, maka Allah yang membersihkan, sucikan kita. Tapi kalau kita dah ambil wuduk, kita rasa ada diri kita lagi, maka kita hanya luar bersih, di dalam tidak suci. Sebab merasakan ada lagi kedirian kita. Tapi bila kita dah ambil wuduk, kita rasakan Allah yang suci, bersihkan tangan kita daripada perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang kita rasakan ada kedirian kita. Kita ambil wuduk tadi. Ya Allah, jangan jadikan lagi setiap tangan-tangan pergerakan aku merasakan aku yang menggerakkan. Ya Allah, jangan lagi, ya Allah, biarkan, ya Allah, aku sapu wajah aku. Maknanya, siapa yang memandang pada wajahku, ya Allah, sentiasalah dia memandang wajah Engkau. Jangan kau jadikan orang memandang wajahku menyebabkan mereka lupa kepada Engkau, dan aku telah mengajar kepada mereka untuk berbuat maksiat pada Engkau. Macam tu sekali setiap dia ambil wuduk, dia melaksanakan amaliyah ataupun amalan yang suci ini tadi. Ini amalan suci. Ini tak ada dalam universiti, minta maaf saya cakap. Ini ada di dalam dada-dada orang-orang mukmin, orang-orang wali Allah, yang betul-betul dia ni nakkan kesucian. Nabi-nabi dah memanglah. Kita dah tak ada nabi, mana kita sebut wali-wali Allah masih ada. Orang mukmin. Jadi di dalam diri dia tidak ada lagi ketakutan, apa pun dia tak ada, orang wali-wali Allah. Sebab yang dia tu ada Allah. Jadi makam tu kalau kita dapat jumpa orang begini, makam dia, maka kita akan beruntung. Sebab mereka di makam dia di sisi ketiadaan. Dia sentiasa merasakan ketiadaan diri dia. Apapun perbuatan-perbuatan yang dia buat bukanlah daripada kehendak aku. Apapun yang aku melihat dengan penglihatan Allah. Apapun aku mendengar dengan pendengaran Allah. Aku tidak memiliki pendengaran. Dan bila aku boleh mendengar, itu adalah aku mendengar dengan pendengaran Allah. Dia praktiskan dalam kehidupan. Yang aku bercakap ni tadi, memang kau nampak aku cakap, tapi sebenarnya itu adalah kalam Allah. Kalam Allah tu datang daripada kehendak Allah. Datang kehendak Allah, turun kehendak Allah tak lain daripada Allah Zat yang Maha Suci.
Dia berkehendakkan untuk mentajalikan dirinya. Bukan banyak pun. Sebenarnya satu jua. Banyak yang dicerita kisah-kisah sebenarnya mengisahkan diri dia satu tu zat. Kita tengok kisah Nabi Ibrahim, kisah ni. Dan banyak kisah-kisah Fir'aun, kisah apa je kisah hidup dalam hidup kita. Semua hidup-hidup. Iblis ke hidup malaikat ke. Semua tu Allah yang punya dan ceritakan diri zatnya, dirinya. Bila kita faham, itulah namanya dinding zat yang sebenar yang Rasulullah SAW dah dapat. Inilah berita gembira. Wa ma arsalnaka ila mubasyira wa nazira. Tidak lain aku mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan membawa khabar gembira. Apa tu khabar gembira? Bila kau kenal dinding zat, kau tahu Allah tu, diri Allah tu tadi, itulah berita gembira dan kau sampaikanlah. Itulah kerja yang paling mulia yang Rasulullah bawa, tidak lain kata Allah. Wa ma arsalnaka ila mubasyira wa nazira. Al-Isra. Jadi kita ini kita dah jauh dah sekarang ni. Susah kita nak dengar orang nak menceritakan yang asli yang macam mana Rasulullah dapat. Dan Rasulullah ajar pada sahabat. Rasulullah sahabat sahaja pada tabi'in. Tabi'in ajar wali-wali Allah semua sampai kita dah pupus. Manusia dah tak nak kepada Allah. Lebih nak kepada sebut nama Allah, nak upah. Nak ganjaran. Dia tak betul-betul nakkan Allah. Nakkan Allah ni mesti tahu diri Allah tu tadi. Mesti kenal diri. Baru dia betul-betul nakkan Allah. Tapi kalau dia sebut nama Allah berpuluh tahun, 30 tahun, tapi sebenarnya dia nak sebut nama Allah tu, dia nak sesuatu daripada Allah. Itu masih ada lagi syirik lagi. Dia wala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Ya Allah. Dalam dia menyembah Allah, dia melakukan sekutu pada Allah. Sebab di dalam dia sembah Allah, dia minta upah. Dia buat baik dengan bapak dia sampai nak meninggal, dia buat baik. Dah sudahnya bapak nak meninggal, pak, tu kebun bapak tu 5 ekar bagi saya, pak. Rupanya dia taat dengan bapak dia, ujung-ujung bapak dia nak meninggal, dia nakkan benda tu. Jadi orang ibadah yang syirik ni, Allah Ta'ala larang dia gitulah. Dia ibadah puluh tahun, rupanya dia nak apa? Nak sesuatu yang Allah nak bagi dia. Bukan wajah Allah tu betul-betul. Dia wajahilah. Nampak sikit je silap. Kalau kita tak jumpa orang yang betul-betul pakar, arif billah, kita ingat amalan kita dah cukup bagus. Rupanya Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup, kau bagi aku faham ya Allah. Kalau kau tak bagi aku faham, aku teruk ya Allah, aku hina ya Allah. Alhamdulillah kau bagi aku faham, masih hidup ya, aku bersyukur. Jadi aku kena sebarkan ya Allah, bagi tahu, aku tak peduli. Aku nak orang lain pun tahu, sebab ruginya kalau tak dapat engkau ya Allah. Biar apa pun terjadi pada diri aku nak bawa ini ya Allah. Aku nak bagi manusia faham, aku nak selamatkan manusia. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Biar manusia faham, kenal Allah. Itu hala tuju sebenar. Waktu sebaik-baik kalam, man ahsanu qaulan min da'a, mengajak manusia kepada kenal Allah. Bukan ilmu, da'ilallah. Ajak manusia kenal Allah. Salah tafsir, kita ingat ilmu. Salah, ilmu tak boleh. Ilmu tak sampai pada Allah. Jadi nak kenal Allah harus cari orang arif billah. Orang mukmin sejati. Sebab Rasulullah kata orang mukmin daripada aku. Daripada dadaku. Orang mukmin, Rasulullah kata. Jadi dada Rasulullah download kepada dada orang mukmin. Ambillah ilmu pada dada orang mukmin. Dada orang mukmin itulah para wali Allah. Maka beruntunglah kamu akan fahamlah Allah Ta'ala. Kalau kamu tak ambil daripada dada orang mukmin, kamu ambil daripada orang-orang ahli kitab aja, belum lagi kamu dapat. Bukan saya kata betul, belum lagi mencapai darjat orang yang betul-betul kenal Allah, kenal diri. Kenal diri, kenal Allah, belum sampai. Sampai bila pun nanti ilmu kita tahap gitu je lah. Sekadar kita baca je. Kita tak dapat duduk makam kat ilmu. Sebab kita tak kenal siapa tuan punya ilmu. Kita belajar ilmu tapi kita tak kenal siapa tuan dia. Tapi kalau kita kenal tuan dia, kita tahu ilmu tu kita nak pakai macam mana. Jadi olahkan dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul dengan Allah. Kita sama-sama. Bukan saya ni cakap ni saya boleh. Kita sama-sama. Macam kata Rasulullah SAW sabda, kul innama ana basyarun.
Mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kita ni sama, aku ni sama macam kau. Aku manusia juga, Rasulullah kata. Sebab Allah suruh cakap gitu. Aku dengan kau sama. Namun kepadaku dibagi oleh Allah kesucian wahyu yang suci daripada Allah. Namun kepadaku dibagi untuk kita, aku nak ajak semua kita ilahun mengesakan Allah. Bukan mengesakan makhluk. Bukan membesarkan makhluk. Bukan membesarkan diri. Besarkan dia. Besarkan dia. Besarkan dia lagi. Tak ada yang kita nampak kat penjuru dunia sekian alam ni. Semua kita nampak, semua menunjukkan kebesaran dia je. Iblis pun menunjukkan kebesaran dia. Malaikat menunjukkan kebesaran dia. Sebab dia yang bagi kursi sama. Dia yang memberi kursi kerajaan pada iblis. Dia bagi pada malaikat. Dia bagi pada nabi-nabi. Dia bagi pada wali-wali Allah. Dia bagi pada menteri. Dia bagi pada agung. Dia bagi pada semua kursi kerajaan. Siapa yang bagi? Allah. Adakah kita nampak dia agung tu ada kuasa? Tak ada. Raja tu ada kuasa. Fir'aun tu ada kuasa. Iblis tu ada kuasa. Malaikat ada kuasa. Tak ada yang kita nampak. Itu baru betul. Itu baru betul keyakinan kepada Allah. Benda tu tak boleh buat apa-apa dengan kita. Ini sekarang kecil punya hal, kuman kecil tu pun dah kelabut dia. Hara jadi dunia dia. Tak? Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah. Kalau kenal diri, kenal Allah, mana ada kita nampak dia ada kuasa? Tak? Kita tak nampak ni. Kerana kita dah, maknanya dah tahu dah, apa pun ada kuasa pada binatang yang kecil tu, yang halus tu, itu semua daripada kuasa daripada Allah. Allah yang suruh dia bergerak. Allah yang suruh dia hidup. Allah suruh bawa mesej ni. Tapi kita tak mengaji benda ni. Kita selalu ditakut-takutkan. Menakut-nakutkan dia kerja dia hari-hari kat dunia ni. Menakut-nakutkan dia pada makhluk. Dengan Allah tak ditakutnya. Kacau, rosak dunia. Jadi perbaikilah akhlak kita dengan Allah. Itu akhlak. Akhlak ni, bila kita tak takut dengan Allah tu, akhlak kita buruk lah. Kita pula takut dengan makhluk, buruk lah akhlak kita. Kita bersandar kepada makhluk. Makhluk ada kuasa. Aduh. Ya Allah. Jauh kita, jauh. Lepas tu kita amalan pula. Ni malam ni Lailatul Qadar. Ya Allah. Upaya kita nampak. Tak nampak lain. Allah tu kita tak rasakan lebih best daripada upah. Allah dengan upah, mana best lagi? Kita tak didedah tu sekarang ni. Kita kira upah tu lebih besar daripada Allah. Tak faham kita. Itu syirik tu. Bukan saya cakap upah tu tak betul. Allah membuat upah tu supaya engkau tahu upah tu kecil, aku ni tu lebih besar. Aku jadikan syurga tu nikmat dia besar. Tapi sebenarnya bukan itu hala tuju dia. Hala tuju dia siapa yang mencipta tu lebih besar. Aku nak bagi akunya, bukan. Tapi kalau aku tak jadikan syurga, kau tak nampak besarnya nikmat. Dan bila aku jadikan syurga, kau nampak besar nikmat, jangan kau tertipu. Engkau kena tahu siapa pemilik dia. Kau dapatkan pemilik dia. Jangan dapatkan Lailatul Qadar. Dapatkan pemilik Lailatul Qadar. Bila engkau beramal, kau syok dengan pemilik dia. Bukan syok dengan Lailatul Qadar tercari-cari. Bukan saya cakap Lailatul Qadar tu tak betul. Lailatul Qadar tu dirahsiakan Allah, kata Nabi. Cari malam-malam ganjil. Terutama 10 malam penghabisan. Kenapa ganjil? Allah tu tunggal. Allah tu yang kau nak cari. Tu maksud tafsiran Rasulullah. Ganjil, matikan diri. Yang ada hanya Allah. Dapatlah kau Lailatul Qadar. Tapi kau ada diri kau tercari-cari sampai bila kau tak akan rasa. Dia Lailatul Qadar ni rasa. Qadar. Qadar dah masuk dalam handphone ni. Berapa gig? Android dia. Tapi Android dia kau tak ada. Nak masuk macam mana? Tak? Tapi kau keluarkan diri kau, kosongkan, dia akan masuk. Yang suci. Jadi gitulah. Sedikit sebanyak. Alhamdulillah, pertemuan kita pada petang yang mulia ni 28 Ramadan. Mana 28 Ramadan, insya-Allah. Kita bagi sikit perkongsian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengurusian yang pendek, lagi padat. Yang Allah Ta'ala menyatakan tadi, saya menampak kepada kalam Allah yang menyatakan Nabi Khidir
membina satu tembok tadi Ustaz tembok tadi, menaikkan tembok tadi, menyatakan kepada Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kita boleh minta upah ni. Jadi Allah Ta'ala mengolahkan di sini, di majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kita buat apa-apa sebenarnya jangan nakkan imbalan. Nabi Khidir pun menyatakan jangan nakkan imbalan, maknanya jangan ada kedirian diri kita. Sebenarnya bergerak tu semua gerak Allah. Yang buat bangunan tembok yang Nabi Khidir buat tu semua gerak daripada Allah Ta'ala. Diri dia pun tak ada sebenarnya. Jadi kita jangan nak letakkan perbuatan yang kita buat ni kononnya kita nak imbalan. Itu yang Allah Ta'ala nyatakan petang ni. Baik, yang keduanya, tadi saya bersama dengan isteri saya dalam kereta tadi. Rumah saya beli barang tadi. Dia menyatakan Alhamdulillah Allah Ta'ala permudahkan urusan saya. Lepas tu saya terus lantas saya menyatakan bahawa jangan duduk di tempat yang senang. Itu memang Allah Ta'ala permudah, permudah, senang. Tapi duduklah senang kan, bila senang kita nak duduk dengan Allah je tapi bila susah, ya Allah kenapa susah ni, ya Allah kenapa dia tanya macam tu pula, kenapa dia kata Allah Ta'ala nak perdekatkan diri dia, dia tak nyata gitu. Jadi apa yang senang, kita jangan duduk di antara senang dan susah. Susah dan senang, jangan duduk di situ. Duduklah dengan Allah. Esa dia je senang. Itu yang menyatakan olahan saya Allah Ta'ala letak saya sampaikan. Tapi orang rumah saya pun dia dah dengar benda-benda ni, dia dah masuk dalam YouTube apa semua. Allah Ta'ala bagi kefahaman. Alhamdulillah. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dengar ni mana rasa? Kondisi apa rasa? Cakap sikit. Saya pun datang sini sebab nak ajar ustaz je sebenarnya. Tak tahulah ustaz buat kelas macam ni kan. Jadi Alhamdulillah, yang pertama sekali memang Allah. Yang pertama sekali kita kena nafikan diri kita lah, kan. Kita isbatkan Allah SWT, kan. Hanya Allah saja yang berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa, kan. Dan kita kena, dari satu, kita kena meyakini dengan cara baginda SAW akan dapat kejayaan dunia dan akhirat, kan. Jadi itu yang benda yang paling penting lah yang kita kena buat, kan. Apa yang kita nampak dengan mata kita jangan percaya, kan. Sebenarnya, kan, tu tipu daya saja. Dunia ni tipu daya, kan. Sebenarnya Allah SWT saja yang berkuasa. Allah saja gunakan asbab-asbab ni untuk nak tunjukkan kehebatan dia, kan. Tapi Allah SWT tak perlukan pun asbab-asbab ni untuk tunjukkan kehebatan dia, kan. Allah tak perlukan siapa-siapa pun, kan. Allah Samad, kan. Dia yang tak memerlukan siapa-siapa, kan. Tapi makhluk yang perlukan Allah, kan. Itu yang benda penting lah yang kita kena usahakan atas diri kita, kan. Baik, yang kita kena bawa ke akhirat nanti iman kita, kan, yakin kita kepada Allah. Macam mana yakin kita 100% kepada Allah SWT. Tak terkesan dengan suasana, kan. Tak terkesan dengan zaman, kan. Dan kita kena berpegang teguh dengan sunnah kita, sunnah Nabi Muhammad SAW, kan. Sunnah ni pun dia tak terkesan dengan suasana. Apa yang Nabi SAW bawa zaman dulu, 1400 tahun dulu, itulah zaman yang terbaik, kan. Kurun yang terbaik, kan. Pakaian yang terbaik, baju yang terbaik, makanan yang terbaik, kenderaan yang terbaik, suasana yang terbaik, kan. Suasana agama yang terbaik, kan. Jadi perkara tu kita kena fikirkan macam mana suasana macam tu dapat hidupkan balik dekat zaman ni, kan. Suasana seperti Rasulullah zaman Nabi SAW di Masjid Nabawi dapat dihidupkan balik. Dekat mana semua tempat-tempat, dekat setiap kampung dapat hidupkan balik. Setiap kampung dapat hidup macam mana Madinah hidup ketika zaman Rasulullah SAW. Ini kena fikir-fikirkan lah, kan. InsyaAllah. Alhamdulillah, bagi kita menjelaskan, ya. Alhamdulillah hadir dengan izin Allah, ya. Okay. Saya rasa cukup, pada saat yang ditentukan oleh Allah. Apa yang nak Allah Ta'ala
serukan daripada kita. Itu semua dia lah, tak ada kita. Jadi alhamdulillah atas perhatian semua, syukur yang mendengar YouTube ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa turunkan rahmat, keampunan, dan sentiasa kita boleh amaliahkan dalam kehidupan kita apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dari segi awal dia, akhir, zahir, batin dia, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, qaulan, fi'lan, wa qaulan, wa amalan solehah, dia semua kita dapat ikut insya-Allah ya. Kita sama-sama, bukan saya cakap ni untuk saya ni rasa boleh, saya pun sama-sama juga ya, insya-Allah. Mohon maaf atas kekurangan dalam saya menyampaikan, ada rasa kedirian, saya minta maaf. Wa afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.